Aduh, banyaknya lah pula barang ni. Berat lah pula. Kak. Maaf Kak, saya Nisa. Tadi dari jauh saya tengok akak macam berat je barang. Saya ada troli. Oh ya Allah, terima kasih Nisa. Memang berat ni. Allah. Banyak barang ya Kak ya. Sementara nak sampai ke kereta Kak. Oh, maklumlah barang dapur COVID banyak. Ni kan. Musim-musim lockdown ni banyaklah barangnya. Betul. Sebab kita pun tak boleh nak keluar selalu kan Kak ya. Betul. Okey, jadi jom Kak kita pergi ke kereta Kak dulu boleh, ya. Kat sana boleh. ya Kak ya. Kereta saya kat sana. Oh, yang paling besar tu ya? Ya, jom. tak adalah besar sangat. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Apa khabar kawan-kawan yang sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan walaupun kita terpaksa keluar membeli barang dapur dan sebagainya atas urusan yang penting, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Kalau dah keluar tu balik rumah cepat-cepat tukar baju dan mandi supaya kita terhindar dari sebarang virus yang ada di luar sana. Memandangkan jumlah kes pun masih lagi di tahap yang membimbangkan. Baiklah, hari ini kita nak belajar berkenaan dengan subjek pendidikan Islam. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Tadi beliau ada, jadi jom kita tonton dahulu profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan Ustazah Amirah binti Ismail yang merupakan guru pendidikan Islam dari SK Putrajaya Presin 92. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Banyak barang beli Ustazah. Banyak barang. Penat bawa. Sakit bau. Dah lah baru lepas kena cocok. Ya, dapat vaksin. Alhamdulillah dah. Untuk kita lindung diri kita dan lindung semua di sekeliling kita. Baiklah Ustazah, apa yang kita lakukan tadi? Kenapa ada beli-beli barang? Ada kaitan ke dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Ada Nisa. Hari ni kita akan belajar tajuk tentang menolong membantu orang muda. Ya, membantu orang yang berlalang kesusahan. Baik. Ada dengan tajuk kita hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita pada hari ini, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk masuk kelas dulu. Boleh Ustazah ya? Ada kawan-kawan? Boleh. Ada kawan-kawan. Jadi jom saya nak tengok mana kawan-kawan saya dah masuk kelas. Ya, Assalamualaikum. Hai. Ada. Hai semua, selamat pagi. Ini dia kawan-kawan saya dari SK Putrajaya Presin 92. Jadi jom semua kita berkenalan dengan mereka. Kita nak mulakan dengan Amzah Khalis. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amzah Khalis bin Ahmad Bantu dari Sekolah SK Putrajaya Presin 92. Baik, terima kasih Amzah. Seterusnya kita nak jemput Arisa. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Arisa Husnina binti Nasra Effendi. Saya dari Sekolah SK Putrajaya Presin 92. Baik, terima kasih Arisa. Seterusnya Izzah, silakan Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isa binti Hazaf Hafiz daripada Sekolah Presin 92. Baik, terima kasih. Seterusnya kita nak jemput Wardah. Silakan Wardah. Salam sejahtera, nama saya Wardah Kaisara. Saya dari Sekolah SKPP 92. Baik, terima kasih. Seterusnya Adik Alia, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Kristina binti Izrail Mirizal. Saya dari Sekolah SK Putrajaya Presin 92. Baik, terima kasih. Dan tak sekali kita ada Adik Akil Darwish. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mama Kedaris Muhammad Faizal. Saya dari SK Putrajaya Presin 92. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SK Putrajaya Presin 92 yang merupakan sekolah bagi Ustazah Amirah juga ya. SK Putrajaya Presin 92. Rakan-rakan di rumah diharapkan semua dah bersedia dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tajuk kita adalah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Sebelum kita mulakan, saya nak jemput Ustazah untuk sanitasi tangan Ustazah. Saya lihat Ustazah ada bawa gel pembasmi kuman sendiri ya Ustazah ya. Tadi kan dah pergi shopping. Ya, betul. Jadi saya pun nak kenalah sanitasi tangan dulu. Dah pegang-pegang
barang-barang kan Dapat kenalah gambar-gambar sanitasi barang tangan semua. kita. Baiklah, senang sekarang ni dah bawa saiz yang kecil kan, Ya. letak je dalam beg adik-adik semua. Okey, baiklah. Ustazah, saya nak tanya, apa yang kita nak belajar pada hari ini, Ustazah? Nisa, sebelum kita nak belajar, Ya. kita kena baca doa dulu. Betul tu, Ustazah. Okey, sekarang Ustazah nak minta Ya. adik Nur Alia Kristina untuk bacakan doa kita pada hari ini. Baiklah, adik Alia Kristina, jom kita sama-sama baca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima Amin, kasih ya ada Rabbal Alia Alamin. Kristina. Alia, maaf. Alia Kristina pun boleh. Okey, baiklah. Sebelum itu kan Ustazah, saya ada satu video lah saya nak kongsikan Video? dengan kawan-kawan saya dan juga kawan-kawan di rumah. Macam menarik. Ya. Menarik kan? Okey. Jom kita tengok menarik tak menarik. Silakan. Okey, jom. Dengan mempelajari tajuk yang tua dihormati, yang mudah dikasihi, kita dapat mengetahui satu lagi hadis yang boleh dijadikan panduan dalam hidup kita. Berhadap dengan orang tua seperti abang, kakak, ibu, bapa maupun datuk dan nenek sangat dituntut oleh Islam. Saya amat suka ke tajuk ini kerana ia mendidik saya agar menghormati antara satu sama lain. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Sebagai seorang anak, saya perlulah menghormati kedua ibu bapa dan mereka yang lebih tua. Manakala sebagai seorang kakak, saya perlulah mengasihani adik-adik saya dan mereka yang lebih muda. Tajuk ini sangat menarik untuk kita pelajari kerana pertama, kita dapat memahami maksud hadis, iaitu semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifat baginda. Kedua, kita dapat mempelajari adab menghormati orang tua dan adab mengasihi orang muda. Ya, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita, Ustazah, berkenaan dengan apa kita nak pelajari hari ini. Pada hari Nampaknya ini, betul. menarik sungguh rakan-rakan kita. Ada yang kata hormat menghormati ni penting, satu sama lain dalam keluarga, dengan Ya. orang sekeliling, kawan-kawan pun kena hormat. Kita hormat Ustazah, juga. kan? Betul. Okey, baiklah. Sebenarnya saya tak sabar dah nak belajar. Saya nak tanya kawan-kawan, tak sabar ke nak belajar? Kalau anda dah bersedia, boleh bagi Kak Nisa double thumbs up. Ataupun angkat smile awak semua. Angkat semua pun boleh juga. Double thumbs up angkat, wah. semua pun angkat. Baiklah, wah, bersemangatlah kawan-kawan kita. Diharapkan yang di rumah pun bersemangat. Kita akan berhenti seketika sebelum kita mulakan pelajaran kita. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita bersama dengan Ustazah Amirah dan kawan-kawan saya dari SK Putrajaya Presin 92. Nampaknya mereka semua dah bersedia Ustazah untuk mempelajari topik kita pada hari ini, iaitu yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Jadi Ustazah, jom kita mulakan. Silakan Ustazah. Baiklah. Assalamualaikum semua murid-murid. Sebelum Ustazah menerangkan tajuk kita pada hari ini, okey, Ustazah akan bagi tahu sedikit. Okey, tajuk kita hari ini berada dalam bidang hadis. Okey. Dan siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 38. Baiklah. Sebelum Ustazah pergi dengan lebih lanjut, Ustazah akan menjelaskan apa maksud hadis. Okey, murid-murid tahu tak apa maksud hadis?
Alia Kristina. Alia tahu tak apakah maksud hadis? Alia? Silakan Alia. Alia tahu tak apa maksud hadis? Tak tahu. Okey, tak tahu. Baiklah. Tak apa. Ustazah akan terangkan apa maksud hadis. Ya. Hadis adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat baginda sendiri. Sifat yang macam mana? Sifat berkasih sayang, sifat tolong menolong, hormat menghormati. Okey. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat baginda sendiri. Okey, faham? Okey. Sekarang ni Ustazah akan jelaskan pula kenapa pentingnya kita belajar hadis. Apa kepentingan hadis ni? Baik. Semua orang nak tahu kan? Sebab apa kita kena belajar hadis? Kan selain daripada Al-Quran, kenapa kita kena belajar hadis? Kenapa kita perlu tahu ilmu hadis? Betul. Okey. Kenapa? Kerana hadis ialah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Dan juga hadis ini berfungsi untuk menjelaskan hukum secara lebih terperinci. Seandainya ada apa-apa permasalahan yang bersangkut paut apa-apa, kita rujuk Al-Quran yang pertama. Betul. Okey, selepas tu kalau rasa muskil lagi, kita boleh rujuk hadis. Okey. Baiklah, apa hadis kita pada hari ini? Hadis kita pada hari ini ialah An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqirna kabirana. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Okey. Apa maksud hadis ni pula? Kita dah baca hadis, kita kena tahu maksud. Okey. Maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey. Sebelum Ustazah pergi dengan lebih lanjut, Ustazah nak minta seorang murid di Google Meet, iaitu Ustazah nak minta Arisa. Okey Arisa. Arisa boleh tak bacakan dekat Ustazah hadis di atas di depan ni? Silakan Arisa. Arisa boleh tak bacakan hadis di hadapan ni? Boleh. Boleh. Okey, apa hadis dia? Ani ibni Abbasin qala Rasulullahi laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey, terima Baik, kasih terima kasih, Arisa. Arisa. Baiklah, Ustazah nak minta seorang lagi, Wardah. Wardah, boleh tak bacakan apa maksud hadis ni? Silakan Wardah. Daripada Abi Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Nampak tak dekat situ? Hadis ni menekankan bahawa kita mestilah mengasihi orang yang lebih muda. Kita mesti sayang. Kalau ada adik, sayang dekat adik kita. Kalau kawan kita tu muda dari kita, kita sayang kawan kita. Tapi kita tidak boleh lupa untuk menghormati orang yang lebih tua. Tak kiralah siapa, nenek kita, pakcik kita, ataupun kalau masyarakat seliling kita,
pakcik-pakcik, Jiran-jiran, jiran-jiran mesti kita sayangi. Betul. Bukannya kita membenci. Lepas tu kalau nampak jiran kita tak nak tolong, kan? Kalau nampak jiran jatuh, kita ejek. Nampak contohnya orang-orang muda, adik-adik kita dekat sekolah contohnya, ataupun dekat mana-mana jatuh, kecil lagi, kita pun ejek dia. Tak boleh, okey? Kita mestilah mengasihi orang yang lebih muda, okey? Baiklah, sebelum Ustazah pergi dengan lebih panjang, Ustazah nak tanya dekat murid-murid semua. Apa impian murid-murid di masa akan datang bila dah semua murid-murid dewasa, dah jadi ibu ayah, dah jadi tua? Apa yang murid-murid impikan? Siapa nak jawab boleh angkat smile. Siapa nak kongsikan impian Angkat adik-adik? smile dia. Okey, cepat. Siapa nak jawab? Mereka tengah fikir apa impian mereka agaknya Izzah, boleh di Izzah waktu jawab? dewasa nanti. Apa impian bila dah dewasa nanti? Okey, Izzah. Izzah nak jadi apa dah besar nanti? Jadi peguam. Nak jadi peguam. Wah. Peguam bagus. Okey. Kalau Akil, Amza, nanti bila dah besar, apa yang Amza impikan bila dah ada anak, dah dewasa? Apa yang Amza impikan dalam kehidupan? Masih Hamzah. berfikir lagi tu nampaknya Betul tak? Ustazah. Okey, boleh berfikir. Kalau Wardah, apa yang Wardah nak usahakan? Apa Wardah impikan? Tubuh badan saya sihat, ada Okey. keluarga yang bahagia. Ya. Saya harap ada rumah yang besar Besar. dan ada kereta yang besar. Okey, itu wah. impian dia. Kenapa nak rumah yang besar? Sebab dia nak hidup yang selesa. Dapat mungkin duduk dengan anak-anak dia kan, untuk betul. keselesaan hidup. Okey, seterusnya kita akan belajar apa adab mengasihi orang muda. Kita nak sayang orang muda pun ada adab dia. Ya. Bukan boleh sayang-sayang macam tu je. Betul Ustazah. Apa adab mengasihi orang muda ni? Okey, yang pertama, wujudkan hubungan yang baik. Macam mana nak wujudkan hubungan yang baik? Okey, contohnya macam tadilah Nisa membantu saya membawa barang. Dah nampak kan berat semua. Nisa pun tolong saya membawa barang. Itu panggil mewujudkan hubungan yang baik. Bukannya Nisa lalu ke, langgar ke, tak. Langgar bahu dia. Langgar je bahu. Barang dia macam Lepas tu jatuh. Lepas tu bila jatuh, biarkan je. Tak. Maksudnya, kalau macam tu, mesti orang yang kita langgar tu menyumpah. Dia ni teruk betul. Kan? Tapi kita pun mesti tak nak macam tu kan Ustazah? ya, betul. Tak elok. Nanti mana tahu satu hari nanti, kita pula yang dilanda macam tu. Ya. Bawa barang banyak-banyak, orang pun langgar kita. Okey. Seterusnya, berbicara dengan nada yang mesra. Okey. Kalau dengan adik-beradik kita kenalah mesra. Bukannya bergaduh macam, "Hoi, kau pergi ambil air kat aku jap." Tak. Okey, kita adik ataupun kakak, tolong jap. Okey. Tapi kan Ustazah kita gunakan faham perkataan tolong. Kita faham dalam keluarga kadang-kadang kita dengan adik-beradik ni sedikit berkasar kan, tapi janganlah setiap masa berkasar. Jangan setiap masa kan? berkasar. Kadang-kadang kita kena tahu hormat menghormati dalam betul adik-beradik adik-adik. kita. Bukannya tolong pergi sana sekejap, tolong buat ini, tolong buat itu. Tak. Memang guna perkataan tolong, tapi nada suara kita kena lemah lembut. Itu boleh berbicara dengan nada yang mesra. Okey. Seterusnya, menasihati dengan kata-kata yang baik. Seandainya sebagai contoh, adik membuat salah. Contohnya apa? Pecahkan gelas, lawan cakap mak ayah. Bila mak kata, "Adik, tolong sekejap ambilkan air untuk mak." Adik pun cakap, "Tak naklah." Macam tu, dengan nada suara yang tinggi. Okay, sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang abang, apa tindakan awak? Apa tindakan Nisa kalau ada adik macam tu? Kalau adik macam tu kita baru nak rotan. Okey. Ustazah nak tanya Alia. Apa tindakan Alia kalau seandainya adik bersuara tinggi dengan ibu bapa? Okey, Alia, apa tindakan Alia? Adik suara tinggi, cakap tak naklah tolong mak ke apa ke. Apa Alia nak buat dengan adik?
Alia buka. Menegur adik supaya adik bercakap dengan elok. Betul. Okey. baik-baik, Menasihati, tegur adik baik-baik agar bercakap dengan lemah lembut ataupun cakap sekejap ya mak. Sebab apa? Itulah ibu bapa kita. Kita kena hormati. Okey, selain ibu bapa, macam mana kita nak nasihati dengan kata-kata yang baik? Okey, sebagai contoh, ni kita jumpa dengan orang yang sedang bergaduh. Tiba-tiba kita nampak orang-orang bergaduh, lepas tu orang tu cakap benda-benda yang tak elok. Kita sebagai orang yang lebih orang cakap berumur ni boleh menasihati orang muda tersebut. Awak janganlah berkasar dengan orang tua. Mungkin dia terlanggar ke kan, tak tersengaja ke, sebab kadang-kadang jiwa orang muda ni panas. Betul. Salah sikit dah belenting kan. Betul Ustazah. Tak salah kita menasihati, menegur dengan cara yang baik. Betul tu. Dan setiap masalah ada cara untuk berbincang dengan baik. Cakap elok-elok, benda boleh settle. Benda boleh settle, benda boleh senang. Tak ada masalah pun yang tidak boleh diselesaikan. Okey. Seterusnya, adab yang seterusnya, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Bukannya melihat dengan kebencian, terutama sekali siapa? Adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Kan? Kita tengok dengan penuh kasih sayang, hormat menghormati. Barulah keluarga kita aman damai. Kalau kita ada adik tapi kita benci. Macam mana bagus tu, tak? Ustazah? Macam mana tu? Sebab apa? Bak kata pepatah, air dicincang tidak akan putus. Semana kita benci pun adik-beradik kita, benda tu tak akan darah daging kita sendiri. Jadi berkasih sayanglah dengan adik-beradik kita. Kalau jiran tetangga, nampak jiran dekat luar, tegur-tegur lah. Kakak buat apa tu kak? Buat apa tu dik? Kan? Bukannya jeling. Tengok jiran, nyampah pula aku. Tengok jiran balik, cepat-cepat masuk rumah, tutup pagar Ustazah. Betul. Macam mana tu? Jiran bagi makanan ni, Allah bagi makanan, buang dalam tong sampah. Boleh tak macam tu? Tak boleh, okey? Kita bagi dekat jiran makanan, kita sambut dengan baik. Terima kasih. Mana tahu satu hari nanti kita ni lapar sangat-sangat. Jiran bagi makanan, rasa apa? Ya Allah, bersyukur. Kan? Nak musim lockdown sekarang ni, kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Betul. Mungkin kita sakit dekat rumah. Siapa yang kita nak harapkan? Betul. Kalau kita tinggal seorang-seorang. Betul. Sebab itulah kita mesti jaga adab mengasihi orang muda. Kalau dah awal-awal kita, contohnya kita berumur. Orang jiran kita ni muda dari kita. Kalau awal-awal kita dah marah dia, dah benci dia. Jangan buat bising oi. Kan? Kita dah macam tu, tidak beradab. Kita tak tahu kita sebagai orang yang lebih tua jatuh ke. Kan? Lepas tu minta tolong. Siapa yang datang tolong? Jiran kita, orang yang lebih muda dari kita. Okey. Dan yang terakhir, menunjuk contoh teladan yang baik. Kita mestilah menunjuk contoh teladan yang baik kepada masyarakat, adik-beradik, kawan-kawan kita. Betul. Siapa lagi nak tengok kita? Betul. Kan? Siapa nak contohi kita? Kalau bukan adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Macam itulah adab mengasihi orang yang muda. Dan dalam keluarga kita sendiri pun adik-adik kan, kalau kita nak bagi tahu adik-adik kita yang lain supaya turut sama buat kerja rumah, kita pun tunjukkanlah contoh. Kita buat kerja rumah juga. Siapa rajin buat kerja rumah kat sini? Kak Nisa nak tanya. Angkat tangan. Siapa rajin tolong mak ayah dia? Tak rajin ke? Angkat dengan rajin je. Rajin. Kawan-kawan kita ni. Rajin-rajin kan. Membantu supaya adik-beradik lain pun tengok, yang abang ni tolong mak, so dia pun nak tolong juga. Ya, betul. Kadang-kadang adik ni, dia nampak kakak dia buat kerja, dia nak tolong. Betul, dia nak buat juga. Ya, dia sibuk lah. Time kakak dia nak buat tu lah, time dia nak buat. Sibuk juga nak membantu. Macam anak saya macam tu lah juga. Sibuk lah kakak dia nak menyapu, time tu lah juga dia nak tolong. Maksudnya, kita sebagai orang tua ni menjadi contoh. Contoh kepada orang yang muda. Nampak dekat situ. Okey. Seterusnya, kita tengok pula apa adab menghormati orang tua. Tadi mengasihi orang muda. Sekarang ni kita menghormati orang yang tua. Okey, apa adab menghormati orang yang tua? Okey, yang pertama,
kita mestilah memanggil dengan panggilan terhormat. Macam mana dengan panggilan terhormat tu? Okey, contohnya kita berjiran dengan seorang orang yang tua, pakcik, nenek. Boleh tak kita panggil, oi pakcik? Boleh tak macam tu? Tak boleh. Boleh. Sebagai orang yang tua, sebagai orang yang muda, kita mestilah memanggil dengan panggilan yang baik kepada orang yang lebih tua. Contohnya, Assalamualaikum pakcik. Macam tu. Dan juga seandainya kita sebagai seorang adik, kita mesti memanggil panggilan dengan kakak dengan panggilan yang baik. Bukannya panggil dengan oi kakak. Tak boleh macam tu. Panggil dengan panggilan yang baik. Kakak, abang, kan? Betul. Dan dengan kawan-kawan pun Ustazah, kita janganlah beri nama panggilan yang mengejek-ngejek dekat kawan-kawan. Ya, betul. Panggil elok. Nama Si semua gemuk, sedap-sedap kan. Si panjang, si pendek. Ada je kan panggilan macam-macam. Kurus, mentang-mentang lah dia tu kurus kering. Sebab apa? Setiap panggilan yang kita panggil dekat orang tersebut adalah satu doa. Mak dia dah bagi panjang-panjang nama. Nama sedap. Cahaya, cinta, terindah. Kita panggil dia apa? Buruk. Tak elok. Sebab apa? Satu doa ke atas nama kita. Betul. Nama kita ni masing-masing dah ada maksud yang baik-baik. Jadi kita gunakan nama panggilan yang baik-baik kepada orang sekeliling kita. Sebelum kita sambung pelajaran kita Ustazah, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi jom kita nak sambung pelajaran kita. Tadi kita berhenti di adab menghormati orang tua. Silakan Ustazah. Okey, seterusnya meminta nasihat dan bimbingan. Okey, kita mestilah sentiasa meminta nasihat daripada ibu ayah kita. Betul. Kalau kita tak ada mak ayah kita, mungkin pakcik, makcik dan jiran nenek, tetangga kita. Seandainya kita berjiran, ada masalah, tanyalah dengan jiran sebelah dengan panggilan yang baik. Betul. Dan minta nasihat mereka. Tak ada orang tua yang tidak mampu memberi nasihat. Okey, seterusnya sopan santun dalam berbicara. Ingat, berbicara dengan orang tua ni kadang-kadang lain berbanding kita berbicara dengan orang yang muda. Ya, betul. Orang tua ni mudah tersentuh. Terutama sekali mak ayah kita. Nak dekat musim-musim lockdown yang kita tak boleh nak balik berbulan-bulan lamanya, berbicaralah dengan nada yang lemah lembut. Fahamkan mereka kenapa kita tak boleh balik, kenapa kita tak boleh sentuh mereka, tak boleh nak peluk, cium, kan? Berbicara, terangkan dengan lebih lemah lembut. Betul. Okey. Seterusnya taat kepada orang tua yang terakhir. Okey, next, apa kita nak sentuhkan? Okey. Adab menghormati orang tua lagi, iaitu dahulukan orang tua dalam semua hal. Apa-apa kita mesti dahulukan orang tua. Nak makan, dahulukan ibu bapa kita. Okey, kalau kita makan berhidang ramai-ramai adik-beradik, ingat dahulukan mak ayah kita dulu. Melainkan kalau mak ayah kata makanlah dulu. Barulah kita boleh makan. Kalau tak, tunggu mak ayah kita makan sekali, biar mak ayah kita ambil lauk dia dulu. Barulah kita ambil lauk kita. Okey, seterusnya bersikap lemah lembut. Dengan orang tua ni kita tak nak kasar-kasar. Kena lemah lembut. Kalau mak kata urut bahu, urut dengan lemah lembut. Kalau jumpa pakcik, nenek yang jatuh, lemah lembutlah dengan mereka. Kenapa? Tanya dengan lemah lembut. Kan bantu apa masalah mereka. Betul. Okey. Seterusnya meminta nasihat dan bimbingan, dan yang terakhir sekali sentiasa memberi salam. Salam. Okey. Okey. Kita jumpa orang tua,
Tak kira lah kalau nak orang yang kita kenal. Bagilah salam. Tak salah kita memberi salam kepada orang yang tua. Betul. Jangan pula nanti terserempak kat mana-mana terus menyuruh. tak kenal lah macam tu. Nak jawab, alamak, cikgu. Cikgu masa sekolah rendah. Jauh. Lari pusing. Cikgu tu lah selalu pukul aku. Tak. Apa salahnya kita sebagai orang yang dah bercakap muda menegur cikgu kita. Sebab apa? Daripada dialah kita dapat ilmu. Betul. Ya. Okey. Itu antara adab-adab menghormati orang tua. Okey, Nisa. Tadi saya dah jelaskan. Nisa rasa ada berapa adab menghormati orang tua tadi? Saya rasa ada 8. Ya. Okey, kita dah tahu 8 adab menghormati orang yang tua. Okey. Cuba tengok Nisa, tengok gambar tu. Okey. Gambar tu dia tolong menolong. Betul. Dia bantu membantu. Itulah adab-adab yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Betul. Di musim pandemik ni pun Ustazah kan kita dapat lihat mereka yang kurang berkemampuan ataupun terkesan dengan musim pandemik ni ramai yang nak memberikan bantuan sekarang Ustazah. Ramai berebut-rebut nak melakukan kebaikan. Jadi itu yang patut kita contohi. Betul. Kalau kita ni mampu memberikan bantuan kepada mereka, hulurkanlah bantuan. Betul. Tak salah. Sebab apa? Sebab orang tua ni dia tak boleh nak keluar rumah selalu. Betul. Sebab mereka mudah berjangkit dengan pandemik COVID ni. Betul. Imunisasi mereka rendah, antibody mereka rendah. Kita sebagai orang yang muda tak salah hulurkan bantuan. Mungkin nenek jiran sebelah tu, jiran sebelah tu seorang-seorang. Cucu tak boleh balik. Nak pergi ambil vaksin tak ada orang nak hantar pula. Nak pergi ambil vaksin dah dapat ni. Tarikh tak ada orang nak hantar. Tak salah kita menolong dia. Hantar pergi ambil vaksin. Kan? Kalau barang dapur tanya, makcik barang dapur ada tak? Saya nak pergi contohnya pasar raya. Tak salah kita menolong dia membeli barang dapur. Okey. Tadi kita dah belajar adab. Adab kasih dengan orang tua, hormat orang tua, kasih orang muda. Okey, sekarang ni saya nak jelaskan pula apa kesan kita bila kita mengasihi orang yang lebih tua. Okey. Sekarang ni Ustazah nak Wardah. Mana Wardah? Okey, Wardah. Apa kesan yang mengasihi orang tua yang pertama? Mana Wardah? Okey, boleh dengan suara Wardah. Okey, apa kesan kita mengasihi orang yang lebih tua? Baca ayat yang pertama Wardah. Kesan mengasihi orang yang lebih tua. Pertama, disayangi dan dihormati. Okey, terima kasih Wardah. Okey, tak apa Wardah. Itu je, yang pertama je. Okey. Yang pertama, disayangi dan dihormati. Bila kita sayang dengan orang yang lebih tua ni, orang kita akan mendapat kasih sayang lagi. Dengan jiran kita. Mana tahu bila kita dah tolong dia beli barang tadi, kan kita dah tolong dia pergi beli barang dapur ni, dia pun masak. Dia bagi dekat kita. Kita dah tengah lapar kan. Bagusnya Allah, syukur dah lah tak tahu masak. Food Panda pula tak boleh nak hantar. Sebaik sebab masak. Okey. Itulah antara kesan bila kita sayang dengan orang yang lebih tua. Baik. Okey, next. Yang kedua. Saya nak Izzah. Boleh Izzah baca yang kedua ni? Apa yang kedua ni? Keluarga hidup bahagia. Ya, betul. Bila kita sayang dengan orang yang lebih tua, kehidupan kita akan lebih bahagia. Okey, yang ketiga. Apa kesan mengasihi orang yang lebih tua yang ketiga? Khalish. Okey, Khalish. Cuba Khalish baca ni. Apa kesan yang ketiga? Masyarakat hidup aman. Masyarakat hidup aman. Masyarakat hidup aman. Betul. Bila kita dah ada sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kehidupan kita, masyarakat dan sekeliling kita pun aman, damai, tak ada berlaku pergaduhan. Ya, betul tu Zana. Kalau asyik nak bergaduh dengan jiran, memang payah. Betul. Kejap-kejap, oi. Lepas tu jiran ni pula, bisinglah apa-apa kan. Kita kena faham dengan situasi sekarang. Semua anak-anak dekat rumah. Jadi keluarga akan riuh rendah. Kan? Ada yang duk main-main dekat luar, mandi-manda. Jadi kita kena faham. Ibu bapa dia nak
bagi anak dia tak bosan, main dekat luar. Ya, banyak aktiviti Banyak di aktiviti. rumah. Baik. Jadi kita mestilah faham keadaan jiran kita yang ada anak ramai kalau kita seorang. Betul. Jangan pula, "Hoi, pasahlah pula. rantai. Oi, bising lah." Tak elok, tak bagus. Ya, betul, Okey. Ustazah. Okey, kesan yang keempat. Kesan yang keempat saya nak Arisa. Okey, Arisa boleh baca tak kesan keempat? Apa yang keempat ni? Boleh. Orang muda lebih sopan. Orang muda lebih sopan. Orang muda lebih sopan. Okey? Dia akan bila kita sayang dengan orang yang tua ni, automatik kita akan jadi sopan santun. Betul. Kita rasa segan. Segan kita nak herdik dia. Segan kita nak macam tak nak tolong dia. Ya. Ish, tak naklah tolong dia, biarlah dia lintas sendiri. Nampak orang buta, biarlah letaklah dia. Ya. Kan? Tak baik. Betul. Kalau diri kita dah biasa dengan sifat mengasihi, menyayangi, automatik kita akan nak bantu orang. Betul. Okey. Dan kesan yang terakhir, Ustazah nak Akil. Akil, silakan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Ya. Macam Nisa cakap tadilah, nenek sebelah tu dia tak ada kenderaan. Nak pergi cucuk vaksin ke, nak pergi pasar ke, nak sekarang ni payah nak dapatkan Grab semua. Betul. Okey, jadi sebab kita tak tahu bila kita naik Grab apa risiko dia. Jadi apa salahnya kita tumpangkan, kita wujudkan satu kerjasama dengan masyarakat kita. Jadi urusan kita pun mudah. Betul. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya, nampak? Dia membantu orang yang tua. Okey, seterusnya. Apa kesan pula kita menghormati? Tadi kita sayang, betul, kan? Kita berkasih sayang, kita tolong menolong. Apa kesan pula kita menghormati orang yang lebih tua? Okey, kesan dia adalah tada! Okey. Wujudnya kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Bila kita dah sayang, tadi kita dah sayang. Bila kita hormat pula, maka wujudlah satu kasih sayang, perhubungan yang erat antara yang muda dan yang tua. Selain itu, kehidupan lebih diberkati. Sebab apa? Bila kita menghormati orang yang tua, kita menyayangi orang yang muda, dengan secara automatiknya Allah akan sayang kita. Betul. Bila Allah redha, Allah sayang, kehidupan kita memang berkat. Betul. Kita akan rasa satu kebahagiaan yang indah. Hidup kita lebih aman, tenang. Ya, aman, tenang. Tak adalah nak berpecah belah masyarakat semua, tak ada. Betul. Okey. Seterusnya, memperoleh ketenangan jiwa. Bila kita hidup dalam keadaan yang diberkati, secara automatiknya jiwa kita ni menjadi tenang. Tak ada hasad dengki. Tak ada orang cakap titik hitam di hati kita. Ya. Tak ada perasaan menyampah. Kan? Sebab kita memang jenis yang berkasih sayang, hormat menghormati, kan? Okay, seterusnya, dikasihi Allah dan Rasulullah. Macam Ustazah cakap tadilah, bila kita dah hidup berkat, Allah dah bagi ketenangan jiwa, sebab itulah Allah sayang. Betul. Nabi pun memang, Nabi sendiri pun memang sentiasa menolong orang yang susah. Betul. Orang yang lebih muda pun Nabi tolong. Kanak-kanak, lagilah Nabi tolong. Sebab apa? Nabi seorang yang penyayang. Memang seorang penyayang. Jadi ini sifat terpuji yang kita adik-adik semua boleh contohi. Ya, boleh berkasih contohi. sayang sesama kita. Betul. Dengan cucu-cucu dia pun Nabi sayang. Cucu dia naik kat bahu ke apa ke. Bahkan bukan sahaja dengan manusia, dengan haiwan sendiri pun Nabi sayang. Betul. Kan? Tak salah kita mencontohi sifat Nabi dan Nabi Rasulullah ni. Okey. Next, seterusnya dan yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Bila kita dah berkasih sayang dengan orang yang tua, kita menghormati orang yang tua juga, sayang dengan orang yang muda. Okey. Dalam satu masyarakat akan menjadi lebih harmoni. Ya. Tak ada pergaduhan, Tak ada selisih faham. tak ada selisih faham, tak ada kita nak macam bermasam muka. bermasam muka, betul.
Bila nampak orang tua, tak adalah kita biar je macam tu. Ya, Nampak betul, orang Ustazah. yang susah, kita tak akan macam lantak kau kehidupan kau. Tak. Kita akan rasa nak tolong. Sebab itu Betul, adalah betul, sifat Ustazah. kita dah sendiri. Ya. Okey. Next, ada lagi tak? Tak ada. Itu sahaja kesan dan itulah penerangan Ustazah tadi. Okey. Maka Baiklah. tibalah masa untuk kuis, Nisa. Betul. Kita tengok kawan-kawan kita ni semuanya fokus je. Adik-adik ni semua fokus. Agak-agak bersedia tak untuk kuis? Kalau bersedia boleh angkat kad anda. Kad Boleh senyum tadi angkat tu. smile awak semua. Angkat semua. Okey, mereka dah bersedia lah Ustazah. Tadi mereka Okey, senyap je tu. buat thumbs Sebab up. mereka bersedia okey nak jawab soalan lepas ni. Jadi mungkin mereka ada yang mengambil nota yang di rumah pun. Ya. Boleh terus sama menjawab soalan sebentar lagi. Kita Betul. akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM yang di rumah. Jom bersedia untuk kita jawab kuis bersama-sama dengan rakan-rakan saya dari SK Putrajaya Presiden 92. Jadi jom Ustazah, kita mulakan dengan kuis kita. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Apa soalan dia? Okey. Hadis adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Betul ataupun salah? Cuba betul tengok jawapan ataupun rakan-rakan salah? kita. Betul Tengok ke jawapan salah? semua. Angkat kad anda, betul ke salah? Semua jawab betul Ustazah. So betul ke Okey, jawapan betul mereka? ke? Jom kita tengok. Ding ding ding. Ya. Betul. Tahniah semua. Okey. Okey, double thumbs up. Okey, next Itu baru soalan seterusnya. pertama. Soalan yang kedua. Yang kedua. Hadis merupakan sumber rujukan yang pertama dalam menentukan sesuatu hukum. Betul atau salah? Betul ke salah? Apa jawapan adik-adik? Angkat kad masing-masing. Semua jawab salah Ustazah. Semua jawab salah. Betul Kita ke? lihat, kita Jadi lihat. apa rujukan yang pertama tu? Kita tengok Jawapannya Ya, salah. betul. Jawapan dia salah. Tahniah. Okey, apa sumber rujukan yang pertama? Siapa tahu sumber rujukan pertama? Siapa ingat? Siapa ingat? Siapa ingat sumber rujukan pertama? Al-Quran. Pandai. Bagus. Okey, nampak tak fokus je dia orang tadi? Aha. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Soalannya? Bercakap dengan sopan, bersikap lemah lembut dan memanggil dengan panggilan yang hormat adalah satu daripada adab menghormati orang tua. Betul atau salah? Betul ke salah pernyataan ni? Oh, laju je akil angkat. Betul. Ya, Semua jawab betul Zaza. betul. Ya, tahniah. Pandai. Tahniah semua. Okey, Diam-diam soalan ubi yang berisi lah mereka ni Ustazah. Betul. Soalan yang keempat. Antara kesan mengasihi orang yang lebih muda adalah keluarga sentiasa hidup harmoni. Ya. Dibenci dan dihina serta wujud sikap bertoleransi dalam semua urusan. Betul atau salah? Betul ke salah? Macam keliru lah pernyataan Kan? ni adik-adik. Kita tengok jawapan mereka. Semua jawab salah Ustazah. Salah, ya ke? Betul, Betul salah. jawapan. Kalau kita dah sayang orang muda, tak adalah orang nak benci dan hina. Betul. Okey, pandai. Soalan yang kelima. Okey, maksud hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Tadi dah betul. Sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan makan serta minum. Betul atau salah? Betul ke salah ni agak-agaknya? Kak Nisa rasa macam betul tapi macam salah juga. Kawan-kawan cakap semua salah Okey, Ustazah. semua salah. Salah ke betul? Ya. Jawapan dia salah. Okey, dan
Apa jawapan dia? Dari segi perkataan, perbuatan, Nisa, apa jawapan dia? Yang tadi, alamak, nak kena ingat balik lah. Nampak nanti sangat kena saya ingat tak balik. fokus tu. Okey, nanti Nisa kena ingat balik. Baik. Okey, dan yang terakhir, soalan yang ke-6. Al-Quran merupakan sumber rujukan yang pertama dalam menentukan sesuatu hukum sebelum merujuk kepada hadis. Betul ataupun salah? Tadi kawan kita dah jawab ni. Semua jawab hijau. Betul. Kita nak jawapan dia. Ya, betul. Tahniah. semua. Alhamdulillah. Ya. Semuanya fokus Nisa. Betul. Memang Nisa je lah terbaik. yang tak fokus tadi. Nisa jugalah. Kenapa tu? Tadi soalan tadi, apa tadi soalan tadi Ustazah? Kita tengok balik. Soalan yang terakhir. Yang kelima tadi. Okey, hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan makan serta minum. Betul Jawapannya ke? salah. Tapi apa yang lagi satu tu? Perkataan, perbuatan, siapa ingat? Siapa ingat salah satu jawapan? Bantu Kak Nisa. Kak Nisa lupalah. Kak Siapa Nisa boleh lupa. bantu? Siapa ingat? Akil ingat tak? Silakan Akil. Ingat. Apa dia? Makan serta minum. Bukan. Hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sama ada dari segi perbuatan, perkataan, apa lagi? Satu lagi. Yang mula-mula kita belajar tadi. Mula-mula tadi. Semua pun lupa. Semua pun lupa. Ada yang ingat tak? Kita Ada nak yang tengok. ingat tak? Arisa ingat tak Arisa? Arisa pun tak ingat Ustazah. Saya ingat. Tak apa, kalau kita tak ingat, kita boleh sentiasa ulang kaji. Jadi lepas jangan malu ni kalau ingat. nampak salah. Lepas ni ulang kaji. Jangan Baik. malu, okey? Jadi Ustazah, apa jawapan dia Ustazah? Jawapan dia? Cari. Nisa kena cari. Kena cari, okey, baiklah. Nanti saya kena lihat buku pendidikan Islam, buku teks tahun 3, muka surat surat 38. Ya, pandai. Yang itu saya ingat. Okey, alhamdulillah itu sahaja soalan kuis kita tadi. Baik, okey. Sebelum tu Ustazah, saya nak tanyalah dekat kawan-kawan saya, ya? Siapa yang bersuara tu? Ya, Akil? Bukan. Hamzah jawab apa tadi Ustazah? Hamzah jawab apa dia? Pengakuan. Pengakuan? Pengakuan. Macam mana tu? Macam mana tu Hamzah? Kita pun tak Okey, tahu. tak apa. Nanti Pengakuan. Pengakuan. Okey, dari segi pengakuan. betul tu Okey. Ustazah? Yalah tu. Nampaknya Kita Hamzah tengoklah lebih tu. cepat membuat ulang kaji berbanding kita. Kak Nisa nak tanya dulu pada murid-murid boleh? Boleh. Okey, murid-murid kawan-kawan, Kak Nisa nak tanya, kalau ada jiran dekat sebelah rumah kan, agak-agak kenal tak siapa jiran anda? Siapa tak kenal jiran dia? Kenal jiran? Kalau kenal, angkat smiley tu. Nampaknya sebab penting kan Ustazah kan di waktu-waktu macam ni kita tak boleh nak keluar rumah. Wah, semua kenal jiran. Akil bagi double thumbs up. Okey, bagus. Ini bermakna bila kita kenal jiran kita, kita amalkan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Kita dah belajar pada hari ini. Jadi kita bolehlah memastikan kehidupan kita harmoni kan Ustazah Betul. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita dan juga kepada jiran tetangga kita. Di musim-musim lockdown sekarang ni yang kena sentiasa berada di dalam rumah. Kalau nampak jiran tu tak keluar rumah ke ataupun tingkap tak terbuka ke kan, panggil-panggillah dia. Mungkin dah sakit ke, kita tak tahu kan. Kita ketika inilah pentingnya kehidupan berjiran. Betul. Sebab sekarang ni kita semua duduk di rumah demi memastikan keselamatan diri kita. Kalau Ustazah betul. Bukannya kita saja-saja tak bagi keluar rumah. Betul. Ada sebabnya kenapa kita mestilah kekal sihat supaya nanti adik-adik nanti bolehlah belajar, boleh sihat, boleh belajar dengan baik, boleh ingat apa yang kita pelajari dan nanti nak jawab peperiksaan, laju je masing-masing. Betul. 100 markah. Betul. Okey, baiklah. Nampaknya semuanya faham ya setakat ini. Kalau faham apa yang kita dah belajar setakat ini, boleh double thumbs up tak? Kak Nisa nak tengok. Semua double thumbs up. Semua Alhamdulillah. faham. Alhamdulillah. Yang di rumah pun semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat diri kita dan boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Baiklah Nisa. Sebelum tu, saya nak berpantun lah sikit. Nak berpantun? Alamak, saya kena beli ke ni? Kita lihat dulu pantun Ustazah. Baiklah. Silakan Ustazah. Air telaga sejuk sekali. Anak dara mandi di kali. Orang tua kita hormati. Baik. Yang muda kita sayangi. Betul. Seterusnya. Satu lagi, anak rusa masuk ke laman. Senanglah jua
orang memburu. Ya. Yang muda buatkan teman, yang tua jadikan guru. Baik. Dan yang ketiga, Ada lagi silakan ada. Ustazah. Tidak tempua bersarang ke didi. Ya. Begitulah jua sarang yang tinggi. Ewah. Orang tua disanjung tinggi, yang muda kita sanjungi. Baiklah, itu dia. Berdasarkan 3 rangkap pantun Ustazah tadi, saya dapat kira itu adalah kesimpulan Ya, kepada betul. apa yang kita pelajari setakat hari ini. Dan tidak lengkaplah hari kita sekiranya saya tidak membeli pantun Ustazah. Alamak, nak beli pantun Ya, saya. saya beli. Oh, Tapi boleh? Ustazah power. Dia bagi 3 rangkap pantun. Saya bagi 1 je boleh Ustazah? Boleh. Ya? Okey, saya cuba. Risau pula saya. Berbuai laju di pohon sena. Oi. Bergurguran jatuh daun kepayang. Hormat menghormati amalan mulia. Tuhan suka semua pun sayang. Wah, Alhamdulillah. cantiklah. Okey tak pantun Kak Nisa? Kalau okey bagi smiley boleh tak? Okey. Seorang je? Bagi 2, smiley. 3. Lagi seorang lagi. Siapa nak Hamzah tak nak bagi smiley ke Kak Nisa? Hamzah tak nak bagi smiley ke? Okey, bagi Dapat Hamzah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah di atas pembelajaran kita pada hari ini, iaitu topik kita yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Adik-adik di rumah dan adik-adik di Google Meet, terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi teras bersiaran setiap hari jam 8 pagi hingga 10 pagi di Didik TV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Yang mulia dikasihi, yang tua dihormati. Sangat bagus topik ini jika benar-benar dihayati dan diperhatikan seikhlas hati. Tapi, macam mana nak dapatkan seikhlas hati tu ya? Baik, saya kongsikan 2 tips macam mana nak kuasai topik tersebut. Yang pertama, kita praktikkan amalan tersebut dalam kehidupan seharian. InsyaAllah, lama-kelamaan ia akan menjadi kebiasaan. Secara tidak langsung, amalan ini mampu menjadi tauladan yang baik. Contohnya, amalan memberi salam dan menjawab salam dengan sesiapa juga yang kita jumpa. Kedua, laksanakan tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran dari manusia. InsyaAllah ia akan menjadi sangat mudah kerana ikhlas semata-mata kerana Allah. Contohnya, membantu orang di dalam kesusahan, memudahkan urusan orang lain, itu semua antara contoh bagaimana menghormati sesama manusia. Didik TV KPM